Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi kepada semua pelajar. Kita berjumpa lagi untuk tajuk bab 4, komposisi kimia di dalam sel. Dan hari ini cikgu akan membincangkan protein dan lipid. Okey, kita bincangkan protein dan lipid. Kita sambung pelajaran yang lepas. Dan hari ini kita lihat dulu apa dia protein. Okey, protein, satu lagi yang kita belajar iaitu protein ialah sebatian organik yang terdapat di dalam sel. Okey, apa dia protein? Okey, banyak terdapat di dalam organisma, okey, protein. Di mana protein adalah terdiri daripada unsur pertama karbon, okey, hidrogen, oksigen, nitrogen. Dan sebahagian besar protein mengandungi unsur sulfur dan juga unsur fosforus. Dan kita lihat pelajar, apakah monomer bagi protein? Monomer ataupun unit asas bagi protein adalah asid amino. Okey, ini adalah contoh asid amino. Okey, dan apa dia asid amino? Asid amino terdapat lebih daripada 20 jenis. Terdapat lebih daripada 20 jenis asid amino, di mana urutan asid amino bagi setiap protein adalah berbeza-beza, bergantung kepada jenis protein. Okey, untuk tajuk ini kita akan bincangkan pembentukan dan penguraian dipeptida dan polipeptida. Okey, kita lihat pembentukan dipeptida. Okey, ini adalah contoh sejenis asid amino pertama. Okey, boleh bergabung dengan asid amino yang kedua. Okey, ini jenis pertama, ini jenis kedua. Melalui satu proses untuk membentuk satu gabungan baru yang kita namakannya sebagai dipeptida. Ini adalah dipeptida. Kita lihat di sini antara asid amino ini ada satu ikatan yang mengikat antara kedua asid amino ini. Kita namakannya sebagai ikatan peptida. Ikatan peptida. Dan pelajar, kita tengok kat sini, ini adalah proses pembentukan. Sudah pastilah proses ini adalah kondensasi. Dan proses kondensasi melibatkan proses penyingkiran air. Melibatkan penyingkiran air. Kondensasi. Jadi dipeptida juga boleh diuraikan semula kepada asid amino melalui proses hidrolisis. Dipeptida dengan kehadiran air boleh dihidrolisis kepada asid amino semula. Dan pelajar, perlu kita ingat bahawa dipeptida ini boleh juga bergabung dengan asid amino yang lain ataupun bergabung dengan dipeptida yang lain. Melalui proses kondensasi untuk membentuk satu polimer panjang yang terdiri daripada pelbagai jenis asid amino di sini, dan ini kita namakannya sebagai polipeptida. Dan proses ini menyingkirkan 6 molekul air. Menyingkirkan 6 molekul air. Kenapa 6 molekul air? Pelajar lihat di sini ada 6 ikatan peptida. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 6 molekul air yang terlibat. Sekiranya rantaian polipeptida ini hanya sampai di sini sahaja. Maka molekul air akan disingkirkan adalah 1, 2, 3, 4. Boleh faham ya pelajar? Jadi ini adalah rantaian polipeptida. Polipeptida juga boleh dihidrolisis ataupun boleh diuraikan semula kepada dipeptida. Di mana semasa proses hidrolisis ini, ikatan peptida ini akan diputuskan. Ikatan peptida ini akan diputuskan oleh enzim. Menyebabkan terbentuk dipeptida. Ikatan peptida ikatan peptida ini akan diputuskan untuk membentuk dipeptida. Jadi ringkasannya, kita lihat persamaan di atas ataupun persamaan di depan. Asid amino boleh bergabung dengan asid amino yang lain melalui proses kondensasi bagi membentuk dipeptida dan menyingkirkan molekul air. Dipeptida juga boleh dihidrolisis ataupun diuraikan melalui proses hidrolisis dengan kehadiran air untuk membentuk asid amino semula. Seterusnya kita lihat fungsi protein.
Okey, fungsi protein dalam kehidupan harian kita sangat penting untuk membina sel baru. Kedua, membaiki sel-sel yang rosak. Ketiga, untuk sintesis enzim. Penghasilan hormon atau sintesis hormon, sintesis antibodi dan juga penghasilan hemoglobin. Ataupun sintesis hemoglobin. Keempat, protein juga penting untuk membentuk bahan binaan seperti keratin, kolagen dan juga myosin. Untuk seterusnya, perbincangan kita ialah untuk tajuk seterusnya iaitu lipid. Apa pula lipid? Lipid juga merupakan sebatian organik yang terdiri daripada unsur karbon, unsur hidrogen dan juga unsur oksigen. Pelajar, kalau kita lihat di sini, unsur-unsur yang terdapat dalam lipid adalah sama dengan unsur yang terdapat dalam karbohidrat. Yang membezakannya ialah kandungan hidrogen, unsur hidrogen dalam lipid adalah lebih tinggi berbanding dengan karbohidrat. Lipid merupakan sebatian hidrofobik. Lipid juga tidak larut dalam air, tetapi larut dalam larutan organik seperti alkohol, ether dan juga kloroform. Kita lihat jenis lipid. Jenis lipid yang pertama ialah lemak. Apa dia lemak? Lemak dan minyak adalah triglycerida. Lemak dan minyak adalah triglycerida. Kita lihat pembentukan triglycerida ataupun lemak. Terbentuk daripada satu molekul gliserol bergabung dengan tengok pertama, kedua, ketiga. Ada berapa pelajar? Ada 3. 3 ini adalah 3 asid lemak ataupun 3 molekul asid lemak. Melalui proses kondensasi untuk membentuk satu gabungan baru iaitu menghasilkan satu molekul baru kat sini. Satu gabungan baru yang kita namakan dia sebagai triglycerida. So, ini adalah triglycerida. Dan kita tengok di sini berapa molekul air yang disingkirkan. 3 molekul air yang disingkirkan. Dan proses di sini adalah kondensasi. Dan triglycerida juga boleh diuraikan semula kepada unsur yang lebih ringkas. Ini adalah molekul yang lebih ringkas. Iaitu asid lemak dan gliserol melalui proses hidrolisis. Triglycerida adalah kompleks. Jadi molekul-molekul kompleks ataupun molekul kompleks lemak ini ataupun triglycerida boleh dihidrolisis semula kepada molekul yang lebih ringkas iaitu monomernya, iaitu monomer bagi lipid di sini ataupun bagi lemak di sini adalah gliserol dan juga asid lemak. Okey pelajar, tengok gliserol, asid lemak dan triglycerida. Gliserol adalah sejenis alkohol 3 karbon yang mengandungi 3 kumpulan hidroksil. Kita tengok jenis lemak kita boleh bahagikan kepada 2 jenis. Yang pertama ialah lemak tepu, yang kedua ialah lemak tidak tepu. Kita tengok perbezaan yang pertama. Lemak tepu tidak mempunyai ikatan ganda 2 antara atom karbon. Manakala lemak tidak tepu mempunyai ikatan ganda 2 antara atom karbon. Lihat gambar rajah ini. Ini adalah atom karbon yang diikat antara atom karbon dan antara atom karbon ini juga terikatnya atom unsur-unsur hidrogen ataupun atom hidrogen. Kita lihat ikatan antara atom karbon adalah ikatan tunggal. Berbeza dengan ikatan antara atom karbon ini terdapat ikatan ganda 2. Jadi lemak tidak tepu terdapat ikatan ganda 2. Kenapakah? Apakah kesannya ikatan-ikatan ini? Bagi ikatan tunggal ini, tidak membentuk ikatan kimia dengan atom hidrogen tambahan kerana semua ikatan antara atom karbon adalah tepu. Bermakna bagi ikatan tunggal, tidak ada tambahan atom hidrogen yang boleh terikat pada karbon. Berbeza dengan ikatan ganda 2 ini, ikatan ganda 2 masih boleh menerima satu atau lebih atom hidrogen tambahan kerana atom karbon tidak tepu. Bermakna ikatan ganda 2 ini masih boleh lagi menerima atom hidrogen tambahan.
Okey, seterusnya kita lihat lemak tepu didapati dalam bentuk pepejal pada suhu bilik. Manakala lemak tidak tepu kita boleh dapati dalam bentuk cecair pada suhu bilik. Contoh bagi lemak tepu ialah mentega dan lemak haiwan. Contoh bagi lemak tidak tepu ialah minyak zaitun dan juga minyak ikan. Okey pelajar, kita lihat persamaan bagi kedua-dua jenis lemak tadi. Kedua-duanya terdiri daripada unsur karbon, hidrogen dan oksigen. Kedua-duanya mempunyai glycerol dan asid lemak. Kedua-duanya adalah molekul tidak berkutub. Okey, lihat di sini cara penulisan persamaan. Gunakan perkataan kedua-duanya untuk menerangkan kedua-dua jenis lemak tadi. Okey belajar, manakah antara dua jenis lemak ini, tepu dan tidak tepu yang lebih selamat? Oh, sudah pastilah lemak tidak tepu. Kenapa? Kerana lemak tepu sangat bahaya ataupun lebih berbahaya ya. Lemak tepu tidak baik untuk kesihatan pelajar. Kerana lemak tepu boleh meningkatkan paras kolesterol di dalam darah dalam bentuk lipoprotein. Okey, lipoprotein ketumpatan rendah ataupun LDL. Ini boleh meningkatkan risiko serangan jantung. Lemak tepu juga boleh meningkatkan risiko penyakit diabetes. So, hati-hati pastikan dalam makanan anda kurang kandungan lemak tepu. Ataupun elakkan terus pengambilan lemak tepu. Okey pelajar, kita lihat jenis yang kedua lipid ialah lilin. Lilin mengandungi satu molekul alkohol yang bergabung dengan satu molekul asid lemak. Okey, bersifat kalis air. Okey, lilin ataupun wax ya. Kemudian yang kedua, yang ketiga ialah fosfolipid. Ini adalah komponen utama dalam membran plasma. Kita dah belajar dalam topik sebelum ini ya. Dan terdiri daripada satu molekul gliserol yang bergabung dengan dua molekul asid lemak dan satu fosfat. Yang ketiga, steroid adalah sebahagian lipid yang tidak mengandungi asid lemak. Contoh steroid adalah kolesterol, testosteron, estrogen dan progesteron. Okey, semua ini, yang ketiga-tiga ini adalah jenis hormon. Okey, testosteron, estrogen dan progesteron. Seterusnya pelajar, kita lihat kepentingan lipid dalam kehidupan harian kita. Yang pertama, lipid adalah simpanan tenaga bagi haiwan. Sebagai pelapik untuk melindungi organ-organ dalaman dan bertindak sebagai penebak haba juga. Lilin adalah komponen penting dalam kutikel yang menutupi epidermis daun dan sebum yang dirembes oleh kulit. Kolesterol penting bagi sintesis hormon steroid. Jadi pelajar, untuk hari ini saya telah tamat, saya rasa saya berhenti di sini sahaja untuk hari ini. Dan kita insyaAllah kita akan berjumpa lagi untuk topik-topik yang seterusnya. Teruskan study. Jangan buang masa. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.